Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Hari ini hari Khamis 27 bulan 5. Seperti biasa kita belajar sains. Okey, sebelum kita belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita masih lagi dengan tajuk tumbuhan. Okey, tajuk kecilnya ialah keperluan asas tumbuhan atau keperluan asas tumbesaran ya. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 56. Okey. Apa tajuknya? Keperluan asas tumbesaran. Okey, mungkin ada yang bertanya, tumbesaran tu apa cikgu? Tumbesaran tu maksudnya membesarlah. Sama juga macam manusia. Manusia tu berlaku seperti kamulah. Berlakunya tumbesaran. Daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Okey. Tu panggil tumbesaran. Okey, kita baca sama-sama. Tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk tumbesaran. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asasnya. Okey, so dia pokok ataupun tumbuh-tumbuhan ni kalau dia nak membesar, dia perlukan keperluan asas. Okey. Apa murid perempuan ni tanya? Mengapakah pokok ini layu? Dia pegang pokok tu ya. Mengapakah pokok ini layu? Dia tanya kepada murid lelaki tu. Apa jawapannya? Mungkin keperluan asasnya belum mencukupi. Mari kita siasat. Okey, kita nak siasat. Saya uji satu. Okey, ujian pertama ataupun uji kaji pertama, menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah air, kotak, kepingan plastik jernih, pokok yang sama jenis dan saiz. Di label A, B, C dan D. Pokok tu mesti sama jenis dan sama saiz. Di label tu apa maksudnya? Di label tu maksudnya ditanda lah. Okey, tengok aktivitinya, langkah-langkah. Letakkan semua pokok A, B, C dan D di luar kelas. Okey. Sekarang kita tak berada di sekolah, kita berada di rumah, maksudnya letak di luar rumah. Empat pokok, mesti ada 4 pokok ya. 4 pokok tu semuanya diletakkan di luar. Okey, langkah kedua, siram pokok setiap hari kecuali pokok A. Pokok A aja yang tak dapat air, yang lain B, C, D dapat air. Yang ketiga, tutup dan ikat dengan plastik jernih pada pokok C. Pokok C ditutup dengan plastik, pokok lain tak ditutup dengan plastik. Pokok A dan B tak ditutup dengan plastik. Tetapi pokok D apa pula? Tengok nombor 4. Tutup pokok D dengan kotak. Ya, tutup pokok D dengan kotak. Okey, maksudnya pokok A dia tak dapat air, dia dapat cahaya matahari saja dengan udara. Dia boleh bernafas ya. Kita dah belajar kehidupan ada 3 ya. Kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Ketiga-tiga hidupan memerlukan udara ya, udara untuk bernafas. Jadi pokok pun bernafas juga. Okey, pokok B dapat ketiga-tiga. Dia dapat air, dia dapat cahaya matahari dan dia juga boleh dapat udara untuk bernafas. Okey, tengok pokok C. Pokok C dapat air, setiap hari disiram dengan air, dapat cahaya matahari. Kenapa dapat cahaya matahari? Sebab cahaya matahari boleh tembus plastik tu. Sebab dia plastik jernih. So pokok tu dapat cahaya matahari, dia dapat air. Tapi dia tak dapat apa? Dia tak dapat udara sebab plastik tu diikat di batangnya. Di batang pokok tu diikat, dia tak boleh nak bernafas. Okey, pokok D pula. Pokok D dapat air setiap hari disiram dan dia dapat bernafas sebab dalam kotak tu masih ada udara, dia boleh bernafas. Tetapi dia tak dapat apa? Dia tak dapat cahaya matahari, gelap dalam tu. Walaupun waktu siang dia letak di luar rumah, waktu siang dia tutup dengan kotak, gelap, tak dapat cahaya matahari. Okey. Tengok buku surat seterusnya 57. Langkah kelima apa dia? Perhatikan. Dia suruh kamu tengok. Perhatikan, tengoklah.
Perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, jadual ni di bawah tu. Okey, disuruh kamu perhati pokok apa berlaku selepas 2 minggu. Okey. Pokok A, B, C dapat cahaya matahari, pokok D tak dapat cahaya matahari, pokok A tak dapat air, pokok yang lain semua dapat air. Udara pula A, B dan D dapat udara. Cuma yang tak dapat ialah pokok C. So, apa pemerhatian selepas 2 minggu? Apa berlaku kepada keempat-empat pokok itu? Okey. So, jawapan kamu ditulis di bahagian pemerhatian selepas 2 minggu ni ya. Selepas 2 minggu apa berlaku kepada pokok keempat-empat pokok itu? Okey. Pokok A, apa berlaku? Dia tak dapat air. Sama juga macam manusia kalau tak dapat air, macam mana? Dia akan jadi layu. Okey, layu. Dia tak mati lagi. Pokok B, dia dapat cahaya matahari, dapat air, dapat udara. So, dia hidup dengan subur. Okey, subur. Pokok C pula dia dapat cahaya matahari, dapat air, tapi dia tak boleh bernafas sebab tak ada udara. Apa berlaku? Sama juga macam manusia, kalau tak boleh nafas apa berlaku? Ya, matilah. So, pokok C mati. Mati ya. Okey. Pokok D tak dapat cahaya matahari, tetapi dia dapat air dan udara. Cahaya matahari dia tak dapat. Bila tak dapat cahaya matahari, dia tak boleh buat makanan. So, dia layu. Dia tak mati lagi, dia layu lagi. Okey, itu jawapan dia. Sekarang tengok soalan. Tumbuh-sarang pokok mana adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas apa, apa dan apa? Tengoklah jadual tu. Pokok mana? Ya, pokok B. Tumbuh-sarang pokok B adalah paling baik kerana mendapat apa? Dia dapat air, udara dan cahaya matahari. Okey, cahaya matahari. So, ingat, ketiga-tiga ni penting untuk tumbuh-sarang pokok ya. Perlu ada air, udara dan cahaya matahari. Kalau tak ada salah satu, dia akan layu ataupun mati. Okey. Okey, tengok saya uji 2 pula ya. Saya uji 2. Menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Tadi menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Sekarang menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, alat dan bahan. Nutrien tu apa? Nutrien tu inilah zat makanan ataupun bahan makanan yang berkhasiat. Contoh dalam gambar tu ialah baja lah. Baja tu ialah nutrien kepada pokok. Okey, kita perlukan baja cecair. Kemudian kita perlukan 2 pokok yang sama jenis dan saiz. 2 pokok yang sama jenis dan saiz. Okey, apa langkah-langkahnya? Pertama, letakkan pokok A dan B di luar rumah ataupun di luar kelas. Siram kedua-dua pokok itu setiap hari. Dua-dua pokok dapat air. Tengok langkah kedua. Tuang larutan baja ke dalam pasu A sahaja. Pasu B tak dapat baja ya, ataupun nutrien. Pokok A saja dapat baja. Okey, apa berlaku? Tengok muka surat 58. Okay, tengok soal 58. Langkah seterusnya, langkah ketiga. Perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey. Pokok A tak dapat nutrien, pokok B dapat nutrien. Apa pemerhatian? Pemerhatian tu maksudnya apa yang kamu nampak, apa yang berlaku pada pokok itu. So, kamu kena catatlah dalam uji kaji ni. So, pokok A tak dapat nutrien, dia tidak dia tidak subur ya, tidak subur.
Tulisan dia pun tak cantik. Okey. Pokok B bila dia dapat nutrien, dia hidup subur. Okey. Itu jawapan dia dalam untuk jadual ni. Okey, soalannya. Tumbuh sarang pokok mana adalah lebih baik kerana mendapat apa? Tengok dalam jadual. Pokok mana? Ya, pokok B ya. Tumbuh sarang pokok B adalah lebih baik kerana mendapat apa? Tengok ni. Mendapat apa ni? Ya, mendapat nutrien ataupun baja ya. Okey, tengok apa Cikgu Nora tanya. Apakah kesimpulan kamu berdasarkan penyiasatan ini? Apakah kesimpulan kamu berdasarkan penyiasatan ini? Tengok kotak biru tu ya. Ini adalah kesimpulan. Setiap kotak biru di dalam buku ni ialah kesimpulan ya. Kamu kena ingat dan hafal. Air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Nutrien ialah keperluan penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup subur. Okey, dia ada dua. Satu yang ni ya. Yang pertama, air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas. Keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Okey, yang kedua yang ni. Ada dua kesimpulan di sini. Nutrien. Nutrien ialah keperluan penting dalam pembesaran. Keperluan penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup subur. Ingat dua ya, ada dua. Satu keperluan asas tumbuh-tumbuhan, satu ialah keperluan penting pembesaran. Okey. Tengok rekreasi sains. Ini kalau kamu nak buat lah. Boneka rumput. Apa maksud boneka? Boneka ni ialah patung permainan lah. Contoh patung permainan. Tengok langkah dia. Langkah pertama, pecahkan bahagian atas telur dan keluarkan isinya. Bahagian atas saja, jangan pecah bahagian tengah. Atas sedikit saja ya. Basuh kulit telur dan keringkan. Kita nakkan kulit telur tu. Isi dia kita goreng lah. Jangan buang. Yang ketiga, lukis bentuk mata, hidung dan mulut pada kulit telur. Nak lukis pakai apa? Guna pen marker lah. Yang keempat, masukkan berbola kapas dan taburkan biji benih rumput di atas kapas. Okay. Yang kelima, siram dengan air setiap hari dan letakkan di sudut rumah yang mendapat cahaya matahari. So, biji benih itu akan bercambah dan menjadi rumput. Ini benih rumput lah. So, rumput ni sebagai rambut telur tu lah. Contoh, tu panggil boneka. Okey, ni tambahan lah kalau kamu nak buat. Okey, tengok yang penting yang bawah tu. Saya ingat, dia suruh kamu ingat apa yang kita dah belajar ya. Pertama ya, kepentingan tumbuh-tumbuhan. Apa pentingnya tumbuh-tumbuhan? Okey. Tumbuh-tumbuhan ni sebagai apa? Sebagai habitat untuk haiwan. Ingat tak? Minggu lepas cikgu ajar. Habitat tu apa? Tempat tinggal haiwan ya. Sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas ya. Sebab pokok mengeluarkan oksigen, so kita mendapat udara untuk manusia dan juga haiwan supaya dapat bernafas. Okay. Yang ketiga ialah apa pentingnya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan akar, kita makan buah dia, makan daun dia, makan bunga dia, makan batang pokok. Adalah kita makan batang pokok. Kita ajar kan? Okey, yang keempat, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Ya. Kita buat ubat daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Ingat ni. Dia suruh ingat, saya ingat. Okey, tengok muka surat seterusnya, muka surat 59. Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ingat yang kotak biru ni. Kalau biji benih ni biji benih pula. Biji benih kalau dia nak bercambah ni mesti ada 3 benda ni, iaitu air, udara, suhu yang sesuai. Air, udara, suhu yang sesuai. Okey, ingat tu.
Okey, seterusnya ketiga, semasa tumbuh-besaran, tumbuh-tumbuhan mengalami apa? Pertambahan bilangan daun, saiz daun, tinggi pokok, lilitan batang. Semasa tumbuh-besaran, tumbuh-tumbuhan mengalami apa? Bilangan daun dia bertambah, daun dia semakin besar saiznya, pokok tu semakin tinggi, batang, lilitan batangnya semakin membesar. Itu berlaku kepada tumbuh-tumbuhan semasa tumbuh-besaran. Okey, yang keempat, keperluan asas untuk tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan ada 3 juga: air, udara, cahaya matahari. Kalau pokok tu nak membesar, dia perlu 3 benda ni: air, udara, cahaya matahari. Yang tadi air, udara, suhu yang sesuai untuk apa? Itu biji benih. Yang ini tumbuh-tumbuhan membesar, tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Okey. Yang kelima, tengok urutan tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Urutan. Yang pertama, ni hafal ni. Macam mana nak jawab soalan nanti. Yang pertama, biji benih. Daripada biji benih, tengok anak panah, dia pergi ke nombor 2. Biji benih bercambah. Lepas biji benih bercambah, dia akan menjadi anak pokok. Daripada anak pokok, pokok tu berbunga. Selepas berbunga, dia akan berbuah. Pokok tu berbuah. Okey, sekarang latihan yang perlu kamu buat. Kamu ada 2 latihan ya. Satu yang ini, jawab yang ini di dalam buku panjang, buku sains. Satu lagi buku aktiviti. So ada 2 kerja ya. Okey, jawab soalan. Semua soalan ni dalam buku latihan sains. Okey. Nombor 1, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Tadi cikgu dah baca tadi muka surat 58. Kepentingan tumbuh-tumbuhan ada 4 ya. Habitat, sumber udara, sumber makanan, sumber ubat. Okey, yang kedua, nyatakan keperluan asas untuk biji benih tumbuhan bercambah. Biji benih perlukan apa? Tiga perkara dia perlukan. Apa dia? 3 benda. Muka surat 59 juga di atas. Nombor 2 tadi. Nota nombor 2 tadi apa? Kalau biji benih nak bercambah, dia perlukan air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, yang ketiga, perhatikan peringkat tumbuh-besaran pokok bunga matahari di bawah. Susun peringkat tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan ini mengikut urutan. Mesti bermula dengan apa? Biji benih, kemudian biji benih bercambah, kemudian biji benih akan mengeluarkan apa? Tunas dan akar, dan akhirnya dia akan menjadi pokok. Dia mengeluarkan bunga ya. So mana dulu? Susun ikut urutan. Okey, lukis, kena lukis gambar. Tapi masa lukis tu tak payah lukis yang A B C D dulu. Terus jawab mana dulu. Contoh A dulu, lepas A apa? D, lepas D C, lepas C B. Ikut urutan. Okey. Seterusnya kamu jawab juga ya. Ni 3 soalan dalam buku sains panjang dan muka surat 60. Ini pun jawab di dalam buku sains panjang. Kena lukis juga. Okey, nombor 4. Apakah perubahan yang boleh diperhatikan ketika tumbuh-tumbuhan menjalani proses tumbuh-besaran? Jawapan ada muka surat 59. Apakah perubahan yang boleh diperhatikan? Okey, jawapan dia ada pada nota nombor 3 tadi, muka surat 59. Apa dia? Pertambahan bilangan daun, saiz daun, tinggi pokok dan lilitan batang. Okey, yang kelima, nyatakan keperluan asas untuk tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Keperluan asas untuk tumbuh-besaran. Okey. Bagi soalan 5 ni ada dalam nota muka surat 59 nombor 4. Air, udara dan cahaya matahari. Okey, tengok nombor 6 pula. Susun peringkat tumbuh-besaran pokok kelapa mengikut urutan yang betul. Susun peringkat tumbuh-besaran pokok kelapa. Mana mula dulu? Kamu kena lukislah. Terus lukis jawapan yang betul. Jangan lukis anak pokok dulu. Mesti bermula dengan apa? Mesti bermula dengan biji benih ataupun buah.
Kemudian daripada biji benih C tu dia akan jadi apa? Buah bercambah B. Lepas buah bercambah dia akan jadi anak pokok A. Lepas jadi anak pokok dia akan pergi ke pokok berbunga ya, pokok berbunga. Lepas berbunga baru dia berbuah, pokok berbuah. Okey, ini latihan kamu salin dan lukis di dalam buku panjang sains. Okey, untuk buku aktiviti buka muka surat 35 ya, muka surat 35 buku aktiviti. Buku aktiviti tak banyak. Tulis tarikh ya, tarikh hari ni di atas muka surat 35 dan 36. Dua muka surat saja, tak banyak. Memerhatikan keperluan asas tumbuh-tumbuhan ya. Saya sudah ajar tadi ya. Ini eksperimen dua pokok A dan B. Siram pokok A saja, B tak siram. Selepas seminggu ataupun hari ke-7 kita tengok A berapa dia punya bilangan daun, B berapa bilangan daun, kamu tulis di dalam jadual tu ya. Kemudian jawab soalan di bawah. Ada dua soalan. Pokok yang manakah membesar dengan lebih baik, mengapa? Pokok A ke pokok B? Kenapa dia membesar, kerana apa? Dia mendapat apa? Okey, tulis jawapan tu. Kemudian nombor 2, lengkapkan pernyataan di bawah. Apa dan apa ialah keperluan asas untuk tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Tadi kita dah belajar tadi. Dah jawab yang buku panjang tu, sama aja. Okey. Jadi kita nak bagi jawapan. Kamu cari sendiri. Okey, ini ke surat 35. Tengok surat 36. Pokok timun saya. Pokok timun saya. Tulis keperluan asas biji benih timun untuk bercambah dan membesar dengan baik. Biji benih timun akan bercambah jika dikeluarkan dari beg plastik kerana biji benih memerlukan apa? Kalau dia duduk dalam plastik dia tak bercambah, tapi kalau kita keluarkan dia akan bercambah. Kerana dia perlukan apa tadi? Memerlukan udara. Dalam plastik tak ada udara. Bila dia keluar dia dapat udara. Biji benih juga memerlukan apa? Tengok tu, disiram dengan apa? Air lah. Dan apa? Jangka suhu tu. Tu nak tulis apa? Suhu yang sesuai. Suhu tulis kat jawapan tu suhu saja. Biji benih juga memerlukan air dan suhu yang sesuai untuk bercambah. Okay, tengok anak pokok timun pula. Setelah bercambah, anak pokok timun memerlukan udara. Gambar apa tu? Air. Dan gambar apa yang bulat tu? Cahaya matahari untuk tumbuh besarannya. Anak pokok timun juga memerlukan apa? Kat bawah tu, baja ataupun nutrien ya. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kamu perlu buat dua latihan, satu di dalam aktiviti ini, dua muka surat, dan satu lagi salin soalan dan jawapan di dalam buku panjang ya, daripada buku teks tadi. Okey, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.